Allahumma rabbana zidna ilma ya kashifal mushkil ikshif anna al-hijab an wujuhi hadhihi al-ma'ani wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Faqala Syekh al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa barakatihi fid darain amin ya rabbal alamin. Nanti muka surat awam ya. Dan kata setengah orang awam akan baik. Qala berkata muallif rahimahullahu ta'ala, dan kata setengah orang awam dan penuntut-penuntut yang belum mengerti penuh dalam perkara ini, yakni perkara usaha ikhtiar ni, akan bahawa menyertai kudrat hamba itu ialah menyertai melakukan sama dalam pekerjaan Allah. Jadi di kita, bila Allah Ta'ala buat kita, Allah Ta'ala jadikan kita, di situ Allah Ta'ala letakkan kudrat kita. Dia panggil kudrat hadisah. Kudrat hadisah. Dia panggil kudrat yang baharu. Mana kudrat hadisah ni kudrat baharu. Dia panggil kudrat hadisah. Kudrat yang baru. Allah Ta'ala buat kita, Allah Ta'ala letak ni. Bila Allah Ta'ala letakkan benda tu, kita duk sangka bahawa Allah Ta'ala kudrat kita ni turut sama buat dengan kudrat Tuhan. Bila Tuhan bubuh dalam kita ni, bila Tuhan buat perbuatan, kerana yang buat perbuatan tu Allah apa Tuhan sebut dalam Quran, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah Ta'ala menjadikan kamu dan menjadi perbuatan kamu. Jadi Allah Ta'ala buat perbuatan, maka kita duk berasa kita kudrat kita ni turut sama buat serta dengan Allah Ta'ala. Itu salah. Lalu yang kita habaq minggu lepas, bulan lepas. Nah, dia lah. Dia kata apa? Dia kata kudrat hamba itu ialah menyertai melakukan sama dalam pekerjaan Allah. Ini tak betul dia tak? Ini tidak betul. Pasal apa? Kerana membawa kepada menyengutui Allah Ta'ala dengan yang lain di dalam perbuatannya, dan juga menafikan wahdaniyat pada af'al. Bila kita mengaji wahdaniyat mana satu Tuhan ni pada zat, pada sifat dan pada af'al. Kalau perbuatan kita turut sama menyertai buat, di dalam Allah Ta'ala melakukan perbuatan tu, maka turut sama buat kudrat kita ni, pada di situ menafikan wahdaniyat pada af'al. Tak ada wahdaniyat lah pada af'al. Jadi kudrat kita ni semata-mata ada sahaja. Semata-mata ada. Macam contoh kita kata macam ni lah dengan pen ni. Dalam pen ni ada dakwat. Maksud dia dakwat ni seolah-olah kudrat kita. Pen ni diri kita, dakwat tu kudrat kita. Jadi tangan yang buat tulisan ini kudrat Tuhan. Misal kita buat bandingan lah. Tangan ni kudrat Tuhan. Jadi yang melaku atau yang membuat tulisan ni, hakikat buatnya bukan pen, tapi tangan lah. Tangan yang menulis, tangan yang membentukkan tulisan tu. Pen duduk situ ya, tapi di dalam ni ada dakwat. Maka jadi sebab ada dakwat tu, tapi dakwat ni buat sama je. Tak. Dia bukan, dia semua dia ada semata-mata bila tangan melakukan perbuatan. Faham tak? Bila tangan melakukan tulisan tu, buat tulisan tu, maka terbit tulisan tu, maka ada dakwat turut sama buat. Ada tak dakwat bukan turut buat, cuma dia ada saja. Itu di dalam dalam diri kita ni. Jadi bandingan dia buat bandingan kat kita. Bandingan ni perumpamaan. Misal dia buat, menyertai kudrat hamba yang baharu dalam perbuatan Allah itu, kata dia seperti menyertai pensil di dalam pekerjaan menulis, ataupun pen lah dalam pekerjaan menulis. Pensel ni dia punya carbon tu lah. Mata dia tu, carbon tu. Pekerjaan menulis. Maka pensel itu tiada berkuasa menulis dengan sendirinya, betul? Apa mana sendiri? Dari segi bahasa Arab dia panggil istiqlal. Ni pensel ni.
Dia tak mampu nak tulis sendiri. Duduk situlah sampai bila-bila pun. Nampak? Di situ. Maksudnya dia tak boleh nak buat dengan secara istiqlal. Tak boleh walaupun dia ada mata pensel tu dah. Tapi dia tak akan jadi istiqlal. Atau dengan bersekutu. Dengan bersekutu pun dia tak boleh buat. Tak boleh buat. Faham? Kalau tangan tak menggerakkan benda tu. Faham tak? Jadi dia duduk situ. Dia tak akan jadi tulisan. Dan bahawasa yang menulis itu ialah tangan seseorang itu juga. Nampak tak? Yang tulis itu tangan, bukan pensel. Dan yang dibangsakan kepada pensel itu dengan sebab pandang pada lahir tempat keluar. Lahir ni pada zuhir tempat keluar huruf daripada hujungnya sahaja, hujung pensel tu sahaja. Pasal kita pandang ke pen ni sebab kita pandang pada zuhir hujung ni tempat keluar tulisan. Tapi hakikat yang buat, kita katalah, hakikat yang buat ialah tangan. Cuma kita pandang di zuhirnya, maka hujung pen ni lah tempat keluarnya tulisan. Itu pada pandangan zuhir kita. Faham tak? Jadi bila dia keluar pada zuhir, maka kita hukumkan perbuatan ni bagi diri kita baharulah. Nampak tak? Bagi diri kita baharu. Diri kita baharu. Pasal kita tengok pada zuhir tempat terbit tulisan. Tapi hakikat yang buat tulisan tu tangan. Kalau tulis tangan tak buat, dia gerak tu, takkan jadi tulisan sampai bila-bila. Nampak? Walaupun dia ada. Dia bukan menyertai buat, cuma dia tunggu ada. Maka tempat terbitnya ni di sini. Allah Ta'ala buat perbuatan di kita, maka terbit perbuatan di kita ni, cuma kita nampak pada zuhirnya, kita nampak perbuatan tu itu daripada diri kita, bukan kita nampak pada situ. Daripada diri kita. Boleh faham tak? Boleh nampak tak? Nampak tak? Saya ni tak buat apa? Tak buat kitab. Kita duduk dalam internet. Dalam internet. Dalam telefon lah. Ayallah. Qala musannif rahimahullahu ta'ala. Itu bandingannya. Karena dia kata pensel dengan sebab pandang pada lahir, pada zuhirnya, pada lahirnya tempat keluar huruf tu daripada hujung pensel tu sahaja. Maka tempat keluar huruf itulah yang dikatakan ta'alluq. Tempat keluar tu dia panggil ta'alluq. Yang dikatakan ta'alluq. Tempat keluar tu. Yakni apa dia? Tafsir dia, huruf yang keluar itulah ta'alluq bagi hujung pensel. Maka huruf ni, ta'alluq ni mana pergantungan kerja dia. Dia bertakluk pada apa? Pada hujung mata pensel. Maka huruf yang keluar tu, ta'alluq dia hujung mata pensel. Maka perbuatan ni keluar mana? Keluar daripada kita. Maka perbuatan tu ta'alluq kepada diri kita. Tapi bukan kita yang melakukan perbuatan. Faham tak? Walaupun ada di dalam kita tu kudrat. Tak. Cuma ta'alluq kepada diri kita saja. Tempat gantung cakap perbuatan tu diri kita. Nampak tak? Di situ. Bukan dia turut sama buat dengan kita. Dengan Allah Ta'ala. Hujung pensel tu saja semata-mata. Itu tempat ta'alluq bagi hujung pensel tu. Kalau hujung pensel tu bagi jadi besar, kalau hujung pensel tu besar, tu dia kata bagi jadi besar. Bagi jadi tu kalau eloknya buat kurungan sikit, buang situ. Kalau hujungnya besar, mana hujung pensel tu, hujung mata pensel tu besar, nescaya jadi besar huruf itu. Nampak tak? Kalaulah hujung tu besar, nescaya besar lah. Ni macam ni, tulisan jadi besar. Kalau hujung dia kecil, maka tulisan dia akan jadi kecil. Kecil. Kalau hujung dia besar.
Besar gitu je. Itu mana ta'alluq kita. Jangan pandang di tangan tak ada masalah. Tangan ni cuma nak menggerakkan, nak buat tulisan saja. Tapi nak tengok tulisan ni takluk dia besar ke kecil, tulisan tu tengok pada hujung mata pen ataupun mata pensel tu. Itu. Oleh ke apa tahu pensel itu. Huruf itu dan sebaliknya. Sebaliknya, kalau lah hujung tu kecil, sebaliknya tu akas dia tu dah. Maka, kecil lah tulisan tu. Tu mana dia sebalik dia. Baik. Maka dengan hujung pensel itulah yang dikatakan taklif syarak. Nampak tak? Hujung pensel tu dikatakan taklif syarak. Apa taklif? Tempat tekan ataupun tempat diberatkan hukum syarak. Mana taklif ni, kalau ikut masa taklif ni mana? Talabu ma fihi tulfah. Tuntut barang ataupun ilzam. Talabu, mana dia? Talabu ma fihi tulfatun. Ataupun kulfatun. Kulfah, tulfah sama ya. Mana ada tuntut barang yang padanya keberatan. Ada keberatan. Tuntut. Di sini tuntut ada dua lah. Satu tuntut belah apa? PL. Berbuat tuntut belah tinggal. Tuntut perbuat, tuntut tinggal. Maka tuntut buat ni terbit dua pula. Ni wajib. Ni terbit sunat. Ni terbit dua juga. Haram, makruh. Tu baru nama tuntut. Baru nama tuntut. Adapun kalau kita kata di sini apa yang tak ada? Harus. Maka harus. Maka harus ini tuntut belah buat pun tak, tuntut belah tinggal pun tak. Benda yang dibiarkan. Tapi pasal apa dia masuk juga dalam hukum taklif ni? Pasal dia masuklah hukum taklif ni sebab apa? Sebab ulama kata kerana dia masuk atas jalan ghalib. Kerana dia ni harus ni asal pada hukum. Asalnya. Bila telek pada asal haruslah. Tapi bila kita telek pada arid. Arak dia mendatang dia jadi tangga. Kalau dia jadi tangga pada makruh, jadi tangga pada haram, jadi tunggu sunat, wajib. Faham tak? Situ. Tengok pada arid. Situ. Maka kalau ikut tuntut ni. Maka di sini di kita ni lah tempat cakup hukum syarak. Di situlah tempat nak taklifnya syarak. Mana? Pasal apa? Nak tengok kecil besar tulisan, tengok mata pen lah. Pasal di situ tempat kita zahirnya tulisan tu. Mana nak tengok apa? Nak tengok nak tekan hukum syarak di mata pen tu. Macam kalau kita alih ke kita, di kita lah, kerana di situ tempat terbitnya perbuatan. Faham tak? Maka perbuatan dia. Bila kita tinggal ke tak? Tinggal. Hukum haram. Haramnya tu kita taklif kita. Kalau kita buat wajib, hak wajib dapat pahala lah. Kalau hak tinggal berdosa. Gitu ya. Faham tak? Situ. Tapi bukan kita buat serta dengan Tuhan tak. Tak sama. Itu dia sebut tu. Maka dengan hujung pensel itulah dikatakan syarak, itulah yang ditaklif syarak. Maka di hujung mana? Di perbuatan kita itulah ditaklifkan syarak. Gitulah kalau tukar situ. Pasal apa? Oleh kerana itu perkataan Allah yang bergantung dengan perbuatan mukallaf. Ni perkataan Tuhan. Apa makna hukum syarak ni? Makna ibarat tu mana dia? Khitabullah Ta'ala. Khitab, hadap cakap. Khitabullah, mana hukum syarak ni?
Khitabullah Ta'ala al-muta'alliqu bi af'alin mukallafin. Makna dia hadap cakap Allah Ta'ala yang bergantung, al-muta'alliqu bi af'alil mukallafin, dengan perbuatan mukallaf. Nampak? Maka ni dia panggil tarikh hukum syarak. Khitab Allah Ta'ala yang bergantung dengan perbuatan mukallaf. Khitab ke mana? Tuan khitab. Khitab wajib ke sunat ke? Aqimus solah. Tu suruh tu wajib. Dengan perbuatan mukallaf. Nah. Ada yang sunat, ada yang haram, ada yang makruh. Khitab Allah Ta'ala. Termasuklah khitab Rasul lah. Sama. Jadi ala kuliah, maka bergantung dengan benda-benda ni. Jadi bila Tuhan khitab ke wajib, tiba-tiba kita tak buat. Hukum dia dosa. Maka hak ni tempat tak cakup hukumnya syarak, tempat bergantung hukum syarak je. Lalu kita ada buat misal. Yang kita hal lepas-lepas dah. Kita puasa, kita makan nasi 2 pinggan, tapi kita makan sebab terlupa. Nampak? Terbit perbuatan sama. Buatan sama, terbit buatan. Makan 2 pinggan, kenyang pun kenyang. Tapi terlupa. Hak yang seorang lagi, dia makan juga. Dia puasa, bulan puasa, dia makan. Tapi makan dengan sengaja. Benda yang sama, faham tak? Terbit perbuatan yang sama. Hak ni pun makan 2 pinggan, hak ni pun makan 2 pinggan. Perbuatan yang sama. Tapi yang hak sengaja tadi hukum dia dosa, yang tak mengajar ni hukum dia tak dosa. Tak haram, malah tak batal puasa. Hak ni berdosa lagi bagi batal. Nampak? Dia tu. Padahal dia terbit perbuatan yang sama. Tapi pasal apa tak dosa? Kerana terbit dia bukan dengan qasad, bukan dengan ikhtiar. Nampak? Jadi usaha ikhtiar ni tempat apa? Tempat takut hukum taklif syarak je. Tapi hakikat melakukan perbuatan Allah Ta'ala belaka. Sebab anu terbit perbuatan tapi bukan dengan ikhtiar, bukan dengan kesengajaan kita, maka hukum dia tak dosa. Nampak? Situ. Jadi sini lah nak tengok. Mari tengok pada perbuatan mukalah mayang ke tak? Pasal puan tak semayang bang, dia kata nak bagi Tuhan kena betul memang betul pun. Kalau Tuhan tak kena tak jadi, betul tak? Tuhan kena, bagi Tuhan kena tak semayang, betul lah. Tapi dia kata, nampak kata jahat adak je orang tu, kurang ajar ni. Adik hukum betul, kau hukum kurang ajar. Pasal apa? Pasal tak ni. Nak abang kata tempat taklifnya di situ. Di usaha di ikhtiar kita. Itu tempat taklif. Itu. Maka baik. Tahu nah. Oleh kerana syarak itu perkataan Allah Ta'ala bergantung dengan perbuatan mukallaf. Ni perkataan Allah, khitabullah, yang bergantung dengan perbuatan mukallaf. Baik, yang tu sifat yang tiada menelek ia pada hakikat yang menerbitkan. Tapi syarak tak telek kepada menerbit. Hakikat menerbit perbuatan siapa? Allah. Hak lupa pun terbit dengan Allah, hak ikhtiar pun terbit dengan Allah. Faham tak? Ada qasad hati ni. Cuma kalau dia terbit dengan Allah, itu hakikat dia. Kalau terbit dengan Allah, kalau tapi tadi ada ikhtiar, tak haram, tak dosa. Tak batal sembahyang, tak batal puasa. Hak ni pun terbit dengan Allah, tapi ada ikhtiar, ada kehendak hati, maka hukum dia haram, dosa lagi batal. Nampak ni? Situ je. Tu nak bang kata usaha ikhtiar ni tempat taklif syarak tu. Perbuatan Tuhan. Sebab itulah kita tak boleh nak ni, begitu kita ahli sunnah wal jamaah, pulang pada Tuhan, buat imam kita sembahyang dia nak bunuh akal, ikut suka dia. Perbuatan tu pun terbit pada Allah. Hang tinggal sembahyang, kalau Tuhan kata nak masuk syurga, masuk syurga apa tu? Kerana perbuatan itu semua terbit pada Allah. Tapi kita tak teleklah ke hakikat yang menjadikan perbuatan, tapi kita telek kepada syarak.
mengaji Zotiak tak habis tu, tak boleh mayang. Tu masalah kau. Kanlah. Mengaji Zotiak tak habis tu, tak boleh mayang tu. Nampak? Pun nak kalah. Jadi situ. Dia bukan payah mana pun. Tapi dia buat penin. Sampai itu dia kata tu. Yang tiada menelek ia syarak pada hakikat yang menerbit. Mana yang menerbitkan perbuatan tu. Yang menerbit, yang menerbitkan perbuatan. Jangan kita tak, maka tiada menelek ia syarak. Nah, pada hakikat yang menerbitkan, yang menerbitkan perbuatan, hanya ia syarak tu telek akan tempat kenyataan sifat daripada mausuf. Mana sifat terbit pada siapa? Mausuf. Siapa mausuf dia? Diri kita lah. Perbuatan, gerak itu sifat kita. Gerak, diam, buat, bangun, berjalan apa ni? Siapa yang berjalan ke tempat judi, tempat haram tu? Kita lah. Nampak tak? Jadi dia kira hukum kita. Dia tengok kepada mausuf terbit pada siapa. Walaupun hakikat daripada Allah. Nampak? Situ. Mausuf dia kita, maka perbuatan tu kita berjalan ni buatan apa? Buatan kita. Buatan kita. Tapi kalau Tuhan dia, kalau dia tak kena Allah, yalah, kenapa perbuatan tu dia tak telek kepada hakikat. Dia telek kepada diri mausuf yang terbit perbuatan sifat tadi. Gerak diam tadi ya. Gitu. Siapa yang menggerakkan anggota dia nak buat semayang? Diri kau tu lah. Maka bagi pahala kan tu. Tu pun kalau nak bagi, sebab tu makna wajib ni ma yusabu ala fi'li. Kita kena tengok barang yang diberi pahala, bukan barang yang dijanji bagi pahala. Apa makna janji? Nak kata Tuhan janji bagi pahala. Kalau dia bukan janji boleh, kerana janji itu aridi. Mana? Benar arid. Yang dijanjikan pahala. Tuhan janji bagi pahala. Kalau dia menyalahi janji, ya Allah, innallaha la yukhliful mi'ad. Ulama bahas lagi mi'ad ni maknanya janji belah baik, bukan janji belah jahat. Maksudnya boleh Allah Ta'ala menyalahi. Adapun yang Tuhan tak menyalahi pada arid ni tu janji belah baik. Kalau kawan tu semayang puasa, Tuhan masuk syurga, ya itu ulama kata Tuhan tak menyalahi. Tapi hak tu orang itu mi'ad ni janji belah baik. Adapun janji belah jahat, harus Tuhan menyalahi. Kerana Tuhan sebut dia tak akan menyalahi belah baik. Inilah. Tu ahli bahasa Asy'ari. Kalau Maturidi dia kata tak, belah baik pun Tuhan tak menyalahi, belah jahat pun Tuhan tak menyalahi. Tu. Itu kalau Tuhan ampun tu bab lain, bab suku sama lebih kurang lah. Ikut suka dia, masalah dia nak ampun lah. Gitu. Jadi Allah aku lihat parti ke elok. Begini. Fa'alul ibad. Lepas tu dia kata tu. Tiada menelek ia syarak pada hakikat yang menerbit. Hanya ia telek akan tempat kenyataan sifat. Mana kenyataan dia? Kalau kita tempat kenyataan huruf tadi di mana? Mata pensel. Itu tempat kenyataan huruf. Daripada mausufnya. Mana daripada mata pensel tu. Jadi tempat kenyataan sifat diri kita ni. Gerak diam, menggerakkan anggota untuk nak buat apa-apa tu. Kita. Faham tak? Ini tempat kenyataannya diri kita. Nyata kat mana sifat ni? Nyata kat diri kita. Maka di sinilah tempat teleknya hukum syarak, tempat gantung cakoknya hukum syarak. Hukum dia adalah tempat daripada mausufnya juga. Ialah syarak menelek pada sifat baik atau jahat yang terkeluar daripada diri seseorang. Bila terkeluar pada diri seseorang, terkeluar tadi ni wa imad, ada qasad, ada ikhtiar ataupun tidak. Telek itu pula. Betul Nabi kata rufi'al qalam an ummati, diangkatkan pen daripada umat aku, anil khata'i wan nisyan, daripada yang tersalah dan yang terlupa, wa mastukrihu anhu, Nabi sebut, dan barang yang dipaksa daripada dia. Diangkatkan pen. Hak yang tersalah Tuhan tak kira, hak yang terlupa Tuhan tak kira, dan yang terpaksa pun Tuhan tak kira. Nampak? Tu. Walaupun terbit buatan nyata daripada mausuf kita, tapi terlupa makan pinggan pun dalam masalah. Nabi kata arizqu minallah. Itu rezeki Allah Ta'ala jamu kita. Buatlah pergi lupa semua, jangan buat lupa.
Hak lalunya, hak jumpa ni orang lelaki, perempuan jangan lupa buat puasa. Syarat telek pada sifat baik atau jahat yang terkeluar daripada diri seseorang. Baik, yang berada kemahuan itu. Nampak tak? Itu mana yang berada kemahuan? Apa kemahuan? Yang ada ikhtiar. Kemahuan. Mana kemahuan hati. Di sini dia lagu ni kemahuan ni. Dia dia panggil iradat lah noh. Kehendak. Kita tentu. Menentu. Lepas tu iradat ni Tok Guru tentu dengan dia tak tentu dengan makna ni kehendak, dia kata dengan makna menentu. Hak ni iradat kuli. Menyeluruh ketentuan kita. Nampak? Tuhan bagi dah. Boleh kita tentu belah nak buat, belah PL, boleh tentu belah tak tinggal. Ikut suka kita. Ini dia panggil iradat kuli. Lepas tu kita orang azan, Allah Akbar, Allahu Akbar. Nak pergi jemaah kedak tak tahu, ikut suka kita. Faham tak? Duk kuli kat kita. Boleh belah nak pergi, boleh belah tak mau pergi. Lepas tu dia tentu dan sakit belah tak pi maka terbit mai belah tinggal. Ini dia panggil iradat juz'i. Juz'u. Asalnya menyeluruh sinilah. Boleh lah. Nak belah nak pi pun boleh, belah tak mau pi pun boleh lah. Gini. Lepas tu kita ni nak belah tinggal. Bila nak belah tinggal ni, ini dia panggil iradat juz'i. Terbit pada kita. Maka terbit tinggal tadi ni terbit ada. Ni yang kata ni ada kehendak ni. Ada kehendak atau tak ada tinggal. Kalau kata ada kehendak tinggal tadi ni, ada kehendak, maka dihukum tak ada pahala lah. Tengok pada hukum benar tu lah. Kalau sembahyang Jumaat kita berlaku atas fardu kebaya lah. Berlaku atas sunat lah. Nampak? Tu telek pada syarak lah pula. Tu pada bab masalah hukum sembahyang tu lah. Situ hukum jemaah tu, bukan hukum sembahyang. Sembahyang tu wajib semata dah. Hukum jemaah tu telek pada situ. Telek. Kalau telek pada hukum apa ni, dia kata makruh. Sunat ya. Gitu. Pita dosa dia tu pasal ada orang lain buat dah. Gitu je lah. Kalau pi pada Jumaat haram lalu, faham tak? Situ. Tengok pada jemaah ni. Tengok. Ini dia panggil kuli, ini dia panggil penentuan kita boleh tentu belah mana kita nak tentu. Bila amal ni juzuk ni. Sama Allah Taala pun. Nampak kata bila zaman dulu makdum ni pada azali dulu lah. Tuhan boleh tentu ikut suka. Tentu belah panjang boleh, belah pendek boleh. Tapi bila dah taksis dah. Ketentuan Tuhan ni belah mana? Belah pendek, maka itu dia panggil mungkin yang mutaqabilat, yang berlawanan tu tak duduk sekali lah. Lepas tu Allah Ta'ala ni innallaha ala kulli syai'in qadir. Syai' tu kena takdir lagi. Tengok Allah Ta'ala berkuasa. Kuasa ni ala kulli syai' atau tiap sesuatu tu dia panggil syai'un yasha' ataupun syai'un yurad. Sesuatu yang Allah Ta'ala kehendaki. Kalau dia kehendak pada dia kita bahagi alam ni dua. Sini dia panggil azali, sini dia panggil imkan. Ni Nur Muhammad. Faham ke tak? Faham? Ni sepadan. Body ni lah. Sempadan dia. Hak ni Thailand. Malaysia. Haji cakap Thailand Malaysia tadi. Ni Thailand. Ini Malaysia. Ni bukit kayu hitam. Atas. Ini dia panggil azali ataupun qadim. Berlaku atas qaul yang kata azali qadim mana semacam. Qadim. Waktu ni Allah Ta'ala tiap-tiap suatu Tuhan kuasa belakang. Boleh tentu belah mana nak. Faham tak? Belah kecil boleh, belah besar pun boleh, belah panjang pun boleh. Ikut suka dia lah. Ini dia panggil ni. Bila Allah Ta'ala taksiskan, tentukan selepas jadi Nur Muhammad imkan ni lah, maka Tuhan taksiskan tentu kot sebelah ni. Waktu imkan ni kalau dia tentu belah panjang, maka tak ada lah pendek. Ni dia panggil
mungkin yang mutaqabil, yang berlawanan dia tak boleh duduk sekali. Mana? Tak boleh duduk sekali. Maka di sini patut bingkai. Pada di sini ni kena kepada ta'alluq lah. Di sini kepada ni dia panggil patut pada ni lah. Patut pada ni. Ni lulu ni tengok lulu belah mana. Sama kita pun pada ketika ni hari lagi ni kita boleh pilih belah nak, belah tak nak. Tapi bila tak tentu belah ni, jadi gitu. Maka Tuhan bila kita kehendak kita iradat kita tentu belah kita tak, kita nak tinggal. Tuhan bagi kekuatan ni baru terbit daripada Tuhan ni perbuatan tu. Tuhan yang buat perbuatan tu bagi tarik selimut. Faham? Ini terbit, ini Tuhan yang buat. Maka nyata terbit selimut tu daripada siapa? Diri kita lah. Ni tempat cakap taklif. Tapi keluar tadi sebab kehendak juz'i kita ni. Ada kehendak juz'i ni, ni hukum. Faham tak? Situ. Maka tarik selimut terbit daripada kita. Tengok. Di sini baru dia letak hukum. Ni letak hukum haram makruh wajib nak sini. Faham tak? Pasal terbit daripada kita tarik selimut ni. Tapi terbit dia tu dengan ada iradat juz'i kita. Ini dia panggil ikhtiyar. Nampak? Selesai. Kan suhati pun. Mengikhtiar. Tu tiap. Ya Allah. Qala musannif rahimahullahu ta'ala. Lepas tu dia kata ialah syarak menelek pada sifat baik atau jahat yang terkeluar daripada diri seseorang. Telek situ yang berada kemahuan itu. Mana yang ada kehendak tu, kemahuan tu lah. Yang ada ketentuan kita. Tu panggil ikhtiar tu. Dan nafsu berlaku. Nafsu tu mana diri. Bukan nafsu, mana nafsu amarah, nafsu lawamah. Bukan nafsu tu. Maksud mana diri berlaku sesuatu pada diri seseorang itu ta'alluq kudrat Allah Ta'ala dan iradatnya. Maka diri berlaku sesuatu pada seorang tu itu bertakluk kepada kudrat Allah dan bertakluk dengan iradatnya Ta'ala, Allah Ta'ala yang membetuli apa? Yang membetuli maklum. Ada titik tu. Makluman di sisi pengetahuannya. Maklumnya di sisi maklum Allah di sisi pengetahuannya, pengetahuan Allah. Nah, berlaku tu dengan sebab benda tu lah. Nah, abang kata dengan sebab membetuli yang maklum Allah Ta'ala di sisi pengetahuannya, pengetahuan Allah Ta'ala. Nah, maka jadilah antara syarak yang menerbit kejadian itu berlainan. Nah, jadi pada ketika tu, maka semua benda ni bertakluk kepada ilmu dan pengetahuan Allah Ta'ala. Maklum. Bila Tuhan ada pengetahuan, maka benda tu termaklumlah dalam ilmu Tuhan dan pengetahuan Tuhan tu. Maka jadilah antara syarak dan yang menerbitkan kejadian itu berlainan. Syarak tu lain, menerbit syarak tu lah lain. Pasal apa? Oleh sebab syarak itu takluk kalam Allah. Faham tak? Syarak ni takluk kepada kalam. Tu dia panggil khitabullah. Perkataan Allah. Ada pun yang menerbitkan baca dulu. Menerbitkan menerbitkan kejadian, perbuatan ni. Dan perkara yang berlaku itu takluk kudrat dan iradat. Faham tak? Ni kita ambil takluk ni. Di sini kalau kita tengok syarak kena pada apa? Kepada takluk
Kalam. Ni perbuatan. Af'alul ibad. Af'al dia takluk kepada dua, kudrat dan iradat. Kudrat dengan iradat. Ada pun takluk kalam syarak, takluk pada kalam. Lepas itu dia kata kitab Allah Ta'ala, makna perkataan Allah Ta'ala yang bergantung dengan perbuatan mukallaf. Tuhan kata apa? Wa aqimus salata. Nak diri oleh kamu akan sembahyang. Nampak? Takluk situ. Wa tawuz zakata. Tunai zakat. Lagi nak tambah banyak je lah. Nah. Ya ayyuhallazina kutiba alaikumus siyam. Banyaklah. Lepas tu dia takluk wala tasraqu, jangan mencuri. Innama khamru wal maisiru wa rijsun min amal fajtanibu. Nah, tinggalkan. Nampak? Situ. Banyaklah. Maka semua ni perkataan Tuhan, ini dia panggil syarak takluk kepada kalam. Jadi sini takluk kalam. Kalam ni mana dia dilalah saja, menunjuk saja. Dilalah. Mana dilalah? Dilalah, takluk menunjuk. Ada pun kudrat itu takluk taksir. Ada pun takluk iradat dia takhsis, menentukan. Bila iradat tentu, ni dia takluk taksir. Taksir ni mana memberi bekas. Yang memberi bekas ialah kudrat Allah yang menentukan takhsis iradat Allah. Kalam takluk dia menunjuk ya. Berbeza tempat takluk. Bila berbeza tempat takluk, maka berbezalah benda tu. Mana? Situ. Ada perbezaan situ. Lepas tu dia kata gitu. Maka jadilah di antara syarak dan yang menerbitkan itu berlainan. Syarak dan yang menerbitkan kejadian itu berlainan. Mana menerbitkan perbuatan itu berlainan. Syarak itu lain. Pasal apa? Oleh sebab syarak itu ta'ala kalam Allah Ta'ala. Dan perkara yang berlaku itu takluk kudrat dan kudrat dan iradat. Tuhan kata apa kena buat? Boleh ke buat kalau Tuhan tak buat? Tak boleh. Maka perbuatan kita ni berlaku. Bila berlaku, tapi Allah Ta'ala buatlah. Bila Tuhan buat tu dengan ada qasad kita. Ada qasad. Nampak? Ada ikhtiar kita. Maka dihukum dosa dan pahala ke situ. Nampak tak? Allah. Maka dilaksanakan itu bagi menghampirkan faham. Apa makna dilaksanakan? Diumpamakan. Bagi menghampirkan faham sahaja. Nampak tak? Cuma bagi nak mendekatkan kefahaman kita dengan bab ni, dalam bab ni. Baik, tapi dia jaga kat kita sikit. Maka, itu dia buat taprek. Janganlah kamu sengka akan bahawa kudrat hamba yang baharu itu jadi alat bagi Allah. Tak kira sangka gitu lah. Kudrat Tuhan jadi alat bagi Tuhan lah. Jangan sangka lagu tu. Oleh kerana Maha suci Allah Ta'ala daripada melakukan sesuatu itu dengan alat. Maha suci Tuhan buat satu benda dengan madah. Madah ni mana alat? Dengan perkakah guna madah dengan alat. Benda jentera. Itu Maha suci. Maka buah daripada surahan di atas buah. Apa buah? Hasil daripada surahan. Surah mana? Apa nama? Surah apa yang diterangkan. Itu mana surah? Apa nak tahu apa? Ni keterangan ni. Hasil mana dia? Barang yang hasil daripada keterangan di atas. Surah tu mana keterangan. Dia buat gambaran kat kita tadi lah. Payah cuma Melayu ni.
Maka buah mana hasil daripada surahan, daripada keterangan di atas ini ialah musahabah. Diri musahabah, menyertai. Diri musahabah. Dia nak abang kata, dia nak cerita diri musahabah, diri menyertai. Di dalam tangan menggerakkan untuk nak buat tulisan ni, di situ ada dakwat pen lah. Yang kita ibarat sebagai kata apa? Kudrat hadisah tadi ni, itu dia panggil musahabah, menyerta bersekali. Sahabah, so sahabat-sahabat tu. Tapi sekali. Sahabat kawan, saing bersing gitu. Apa? Musahabah ni mana diri bersekali. Maksudnya dalam kudrat dalam Allah Taala menggerakkan kita, terbit perbuatan tu, dalam tu ada kudrat hamba. Maka kudrat hamba tu duduk dalam tu, itu dipanggil musahabah. Diri kesatuan. Nampak? Musahabah ni kena panggil sekali lah, duduk sekali. Nak terjemah ke Melayu ni? Bersatu. Tapi maksud dia bersepakat. Diri bersepakat. Begitulah. Boleh faham penjemahan tu. Nak terjemah Melayu ke boleh. Arab panggil musahabah dah. Musahabah ni duduk sekali. Nah, dalam kita duduk gerak, tapi kena ada dakwat pen. Tak ada pen, tak ada tulisan tak? Pen tak ada dakwat, tu tulis. Nah, tak ada juga, faham tak? Jadi dia kena ada sekali dalam tu. Tapi diri bersekali dia tu bukan dia turut buat sama. Gitu dia nak bahas tu. Mana? Situ. Diri tak dengar? Cincin kat jari. Bergerak gitu lah. Bergerak cincin sebab tu gerak jari tu lah. Musahabah lah. Maksudnya dia bersekali. Diri tu. Baik, itu panggil musahabah. Habis. Dia kata maka natijah ataupun buah ataupun hasil keberhasilan daripada gambaran ataupun daripada yang disebut di atas tu, gambaran yang dia buat di atas itu ialah diri musahabah, diri bersatunya, menyertai, diri menyertai musahabah tu lah, diri menyertai sahaja yang dikatakan usaha. Diri bersatu tu dia panggil usaha, iaitu tiada hakikat, bahkan semata-mata perkara iktibari. Dia bukan ada hakikat, bukan ada diri dia, hanya semata-mata amrun. Itu dia panggil usaha. Faham ke tak ni? Nah, ginilah pen ada dakwat. Bila ada dakwat, kita apa? Kita tulis. Bila kita tulis, jadilah tulisan. Bila terbitnya tulisan ni, hak tulisan ni lah dia panggil usaha. Nah, jadi dia ni duduk buat apa? Ni kata duduk perhabis perahai, bukan ada kerja apa pun. Hanya dia duduk sahaja dalam tu. Itu dia panggil musahabah, menyertai sahaja. Lepas tu dia duduk buat apa? Duduk saja. Bukan mana dia turut buat. Kalau turut buat, dia jadi dia jadi afal. Dia tak wadaniat pada afal. Maka dia tunggu saja, duduk saja. Bila duduk saja tu, dia buat apa? Dia panggil, dia bukan ada kerja. Dia panggil amrun i'tibar. Semata-mata musahabah tu amrun i'tibar. Maka terbit tulisan hak ni, maka terbit perbuatan tu dia panggil usaha. Tu yang orang tuan panggil usaha ketiak. Mana usaha ni benda yang kita nampak terbit dah. Ini usaha. Adapun ikhtiar kita tak nampak kerana dia duduk dalam perut tu. Ikhtiar. Kehendak ni. Faham tak? Kita makan terbit usaha. Pasal ada perbuatan kita nampak. Hang usaha buat. Betul tak? Tapi usaha yang terbit kita nampak tu, itu tak menyertai dengan ikhtiar, maka tak dihukumkan. Faham tak? Tapi kalau usaha terbit menyertai ikhtiar, maka ada hukum. Faham tak? Terbit perbuatan. Hak terbit yang kita nampak ni, kita usaha. Lah ni ni yang duk usaha, duk ngaji ni, usaha lah. Yang kita nampak usaha. Adapun ikhtiar, kita tak nampak. Kerana ikhtiar tu pilihan hati.
Nampak? Boleh tak? Maka diri musahabah tu dia panggil usaha. Jadi usaha ni bukan ada benar. Nanti yang buat siapa dia? Perbuatan Allah semata-mata. Cuma dia terbit daripada kita. Nah, terbit perbuatan tu, dia terbit kod kita. Maka kita nampak terbit tu diri kita. Maka kita hukum, kata usaha tu hak kita. Itu ya. Nampak? Ada usaha. Tapi usaha yang terbit ya. Kalau mandi, contoh kita mandi biasa. Tapi kalau kita mandi biasa, boleh kata-kata usaha. Dan satu lagi kita mandi ikut syarat. Mandi apa? Ambil ada besar. Itu yang macam lagi nanti dia ada, dalam mandi biasa pun ada usaha tiang lah tu. Cuma gini lah. Nak abang kata, tu kata benda harui lah. Mandi saja ni harui. Harui. Tapi kalau kita niat nak suci daripada cemak, suci daripada ni kerana nak pergi jemaah sunat tu. Faham tak? Situ kalau kata ada niat lah. Situ dia sunat. Nak abang kata di situ bercakap agak hukum tu. Bukan kata tak bercakap. Dia kemasa dia faham bercakap tu. Berkait dengan hukum. Saya memang tak faham bercakap lah. Orang Kedah ni bercakap lah. Mana berkait hukum. Nah, walaupun kita mandi biasa. Kita mandi biasa. Lepas tu bila kita mandi tu terbit nampak perbuatan lah. Mandi duk juru ayak pun lah. Kita duk mandi tu. Maka bila yang nampak tu yang kita duk buat, yang kita duk mandi, itu panggil usaha. Ada ikhtiar ataupun tidak? Ada. Bukan saya saja kalau orang gila tu dah ikhtiar lah. Lepas tu dia tak kira. Dia terjun ikut suka atau mana lah. Jadi nampak tu dia tak, nampak kata mandi dia tu dengan ada ikhtiar situ. Tu kira sengaja. Sebab tu mandi tengah hari, bulan Ramadan kita mandi termasuk ayat. Apa hukum? Batal ke tak? Puasa kita batal ke tak? Nak tanya hak tu. Makruh hukum mandi. Bila mandi termasuk ayat. Batal ke tak? Bukan sengaja abuh, termasuk. Nak tanya batal ke tak? Tak batal. 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 Pasal apa batal? Kira tuan-tuan pergi mandi dengan lupa kan sengaja mandi tu? Mandi lah. Ada ketiak tak? Kira ada ketiak tu batal. Mandi tu hukum dah sengaja dah, woi. Sebab tu ulama letak makruh dah. Mandi sengaja kenyang main ayak bulan Ramadan ni makruh. Bila makruh, benda yang syarak tak suruh. Bila termasuk tadi pun, maka hukum dia batal. Faham tak? Pasal ada ikhtiar. Kalau terlupa pergi mandi, memang lupa lah mandi. Tu ya. Tapi kalau cuma ulama syarak cakap, kalau mandi tu mandi sunat, hak syarak suruh, kalau termasuk tu dimaafkan. Pasal syarak suruh. Faham tak? Dia masuk dalam kaedah usupik ni, apa kita usupik ni? Allah Akbar, lupa. Apa ni apa? Ar-ridha bisyai'i. Itu kaedah dia. Syarak ni ar-ridha bisyai'i. Bila dia redha dengan sesuatu, redham bima yatawallada minhu. Dia akan redha dengan barang yang akan terlahir daripada dia. Misal hari ni Ramadan, misal kita bulan puasa, tak kira apa, bukan tak bulan puasa pun, puasa sunat kita tak kena hari Jumaat. Kita nak pergi sembahyang Jumaat, kita niat mandi Jumaat. Bila niat mandi Jumaat, syarat redha, lepas tu dia tak hukum sunat. Ar-redha bi syai'i. Syarat redha dengan sesuatu, mandi sunat tu lah syarat redha. Maka barang yang akan terlahir daripada tu, takkan dia tak tahu mungkin termasuk ayat. Tapi bila dia redha dengan satu-satu benda, dia akan redha. Dia akan redha dia. Bila dia redha apa, bila kita dia redha kita mandi sunat, mandi berun termasuk, hak tu tak kira. Hak tu tak membatalkan. Pasal dia akan redha dengan barang yang terlahir daripada dia. Faham tak? Jadi mandi tadi ni dia redha ke tak? Tak, sebab tu dia tak hukum makruh. Bila syarat tak redha, maka termasuk pun hukum batal. Faham tak? No?
Pasal mandi tu sengaja dah. Ikhtiar kita tu. Kalau terlupa tak apalah. Terlupa pergi duduk mandi. Lupa mandi. No, faham tak? Sebab tu di situ. Tapi kalau terjatuh dalam sungai, Tak apa, hak tu bukan sengaja. Gitu. Kita dia perbuatan ni dia main 4 pula. Mampu dah ni. Perbuatan dia terlebih 4. Usaha ketiak. Ittirari, mubasyarah, tawalud. Itu tak abang dah tu. Mengaji tarik tu dah. Hampat ni. Balik rebus lah kertas tu minum ayak. InsyaAllah ingat usaha ketiak ni kita ada bahas ni. Hal ni tolak tepi lah. Satu lagi dia panggil ittirari. Ittirari ni paksa. Kita naik motor, nak kereta, mana? Jaga dah jaga pula. Tapi kena juga tiang elektrik tu. Faham tak? Hak tu siapa mau sakit. Tak apa, siapa tak mau. Tapi kita jaga pula. Tapi pum, laga juga. Jadi juga aksiden tu. Kita berjalan tu je, peduh dah. Atau peduh. Peduh, jaga. Tak, kira orang Kedah ni lalu atas batas. Belah di Perak dekat tu dia cakap belah sana ke belah sini? Kat Perak kat kawasan ni. Kawasan ni apa cakap belah mana? Pasien belah utara ke pasien belah selatan lah? Orang Perak. Macam Mayuk punya dia belah no, dia belah utara dia. Peduh faham ni lah. Peduh. Kalau kita jalan atas satu benda yang kecil lah. Peduh ni kita jaga-jaga. Tu orang Kedah ni peduh. Paku peduh juga. Peduh pula. Pang jadi juga dia kata. Macam kita jaga pula. Berhati-hati. Kita jaga pula tapi jadi juga. Kita dah jaga jatuh juga sungai lah. Itu dia panggil paksaan ittirari. Tu tak apa weh. Hak tu ulama bahas 3 perbuatan. Ittirari, mubasyarah, tawalud, perbuatan Tuhan belaka. Cuma yang lepas kat kita usaha dan ikhtiar. Hak ni saya nak cakap dosa pahala. Ada pun hak 3 lagi ni, hak Tuhan ke semua. Sini, 2 ni apa? Ikhtiar ni hak kita. Usaha. Nampak di situ. memang dia itu termasuk macam kalau rutin bagi kerja mandi yang saya lepas tu bulan puasa tu Mandi? dia termasuk mandi sengaja juga. Sangat. Maksud sengaja ni mana dia? Kita kena nak buat tu sengaja. Kita kena nak mandi kan memang terlupa mandi. Tu je dia nak sengajanya di situ. Bukan dia. Ni lah. Memang tapi jagalah jangan masuk ayat. Dia cerita dia pasal duduk mandi, duduk ni kata. Kalau mandi, ada ayat ni cerok-cerok ni habis. Dia mandi, kita mandi sekat tengkok ni kan. Lepas tu waktu kita juri kepala tu, dia panggil juri sirang kepala tu kita sirang kepala tu, jangan duk lalu lagi tu. Tu yang duk masuk ayat. Kalau kita stay duk itu, tak apa lah. Lepas tu bila ayat dah turun dah baru kita gosok. Faham tak? Situ. Ni sambil ambil juri, sedap panas ni. Tu yang duk masuk ayat. Kalau kita duduk tegak kepala itu, brum, insya-Allah tak masuk. Sebab tu kita terjun dalam sungai, dalam kolam, dia tak masuk ayat. Kalau kita tak ni lah. Dia memang dia ada tekanan dia. Boleh mandi, tak ada masalah, mandilah. Tapi jangan main ayat banyak sangat. Dalam puasa ni makruh dah main ayat banyak ni. Boleh mandi, tak ada masalah. Tapi jaga. Kalau termasuk batal. Tu cerita dia. Kecuali mandi yang disyarakkan. Wa imam mandi itu sunat ataupun mandi itu wajib. Kita basuh muka sekali sunat, wajib. Hal nombor 2 sunat, nombor 3 sunat. Main bulan Ramadan dia panas tambah pi satu lagi panas ni tambah hal nombor 4 tu termasuk cerok masuk luar kira termasuk batal weh. Pasal hal nombor 4 tu makruh. Mana? Gitu. Dia tak suruh sampai 4 kali. Dia dekat 3. Kalau hak 3 tu termasuk, dia dimaafkan. Mana? Situ. Sama. Bulan puasa dia sunat kat kita berkumuk. Madah dia bagi. Kita berkumuk. Bila kita kumuk, tengah duk kumuk, kawan tepuk belakang, weh lama tak buat pok. Telan kena buat semua. Maaf weh. Tak pun guruh bunyi lah. Pang terkejut guruh telan habis. Selesai ayat tu.
Bila ni dimaafkan. Kerana apa? Tu yang kata bila syarat redha dia akan maaf benda yang terlahir. Tapi syarat bulan Ramadan jangan mubalarah pada berkumur. Maksudnya mubalarah tak mubalarah ni kena gini. Lagu tu tak mubalarah. Tapi kalau hak tu mubalarah. Kalau hak mubalarah kawan guru bunyi, tengah-tengah mubalarah pang guru bunyi tertelan batal. Pasal kita mubalarah. Faham tak? Itu. Dia benar tapi tak kurang, jangan mubalarah sunat dia. Tapi termasuk itu dia benar. Pasal apa? Bila dia redha dengan satu benda, dia akan redha dengan barang yang terlahir daripada benda tu. Faham tak? Situ. Lepas tu kadang-kadang fiqh ni dia kena ingat kaedah senang hukum. Kalau ingat masalah matilah. Banyak masalah, ribu-ribu masalah kan. Jadi ingat kaedah senang. Kaedah taklah banyak sangat macam ni. Kini berhenti 12.30 tak apa kot pasal Jumaat lewat lah. Qala musannif rahimahullahu ta'ala. Baik. Maka jangan kamu sangka, kata dia, jangan kita duk sangka akan bahawa kudrat hamba yang baru itu jadi alat. Situkah? Jadi alat bagi Allah. Jangan kita sangka gitu. Kalau lagu tu bila Tuhan nak buat perbuatan kat kita, di dalam tu ada kudrat yang baru dah. Seolah-olah kudrat baru jadi alat lah Tuhan nak buat perbuatan tu. Tak. Jangan sangka gitu. Cuma dia ni ada, tapi dia ada hanya perhabis beras saja. Duk tunggu cekor gitu ya. Faham tak? Duduk semata-mata dia panggil amru iktibar. Tak ada kerja apa dia tu. Duk tunggu cekor gitu ya. Congok gitu ya. Ini panggil amru iktibar. Jangan duk sangka kata kudrat baharu tu bagi bekah. Jadi apa? Jadi alat bagi Allah Ta'ala. Jadi alat bagi Allah. Oleh kerana Maha Suci Allah Ta'ala melakukan sesuatu itu dengan alat. Baik. Maka buah daripada suruhan ni, mana dia hasil daripada keterangan yang di atas itu ialah nafsu, mana diri musahabah. Diri menyertai tu. Musahabah diri menyertai sahaja. Dikatakan usaha. Diri menyertai itu panggil usaha. Bukan kita buat. Cuma terlahir pada kita sebab dalam tu ada kudrat yang baru. Maka bila ada kudrat yang baru menyertai itu, diri menyertai itu, dia panggil usaha. Bukan tolong buat. Yang kita kata usaha ni apa? Pulun lah. Dah. Kita tak ada pulun apa. Kita tak buat apa. Cuma bila kita buat tulisan, ada dakwat dalam tu. Bukan dakwat tolong sama buat tulisan. Tangan yang buat tulisan. Pada lidi itu menyertai lah dakwat ni dalam kita duduk. Dia ada benar, dia bukan buat apa-apa, amru iktibar ya. Dia cuma dia tumpang ada di sini ya. Maka diri ada dia tu dia panggil usha. Pasal akan terbit daripada hujung dia ni tulisan. Terbit daripada kita tulisan, maka usaha ni dia panggil amrun i'tibar. Faham tak? Semata-mata diri musahabah tu saja. Diri menyertai itu saja. Itu dia panggil usaha. Yang dikatakan usaha, dia kata musahabah, diri musahabah sahaja yang dikatakan usaha, iaitu tiada hakikat. Dia bukan ada hakikat apa, bukan tolong buat apa, bahkan semata-mata perkara i'tibari. Hak mana perkara i'tibari? Musahabah tu i'tibari je. Semua dia tunduk ada je. Tunggu cekoh je. Ya. Baik. Qala musannif rahimahullah. Dan sah dikatakan, sah juga boleh dikatakan satu pekerjaan yang nyata pada diri hamba. Satu pekerjaan yang nyata. Kita nyata apa? Menggerakkan tangan. Nyata pada diri hamba yang tiada berkelainan. Yang tiada berkelainan jatuh, mana berlaku, yang tiada berkelainan berlaku dengan dua ta'alluq. Apa dia? Dua ta'alluq, iaitu pertama jatuh mana berlaku. Jatuh dengan mana berlaku? Dia mana iqaq. Jatuh ini berlaku dengan kudrat Allah. Kalau lagu tu nak abang kata kita sah, kita kata pekerjaan yang nyata pada diri hamba, yang nyata pada kita, yang semayang ni nyata pada kita. Siapa semayang? Kita lah semayang. Dia tak? Kita yang puasa, yang tahan diri, kita yang mandi, kita yang makan, kita yang nyata pada diri hamba.
Perbuatan yang nyata pada diri hamba ni. Yang tiada berkelainan jatuh, yang tiada berkelainan berlaku dengan dua ta'alluq. Nah, dua pergantungan kerja. Apa dia? Satunya jatuh dengan kudrat Allah. Mana berlaku dengan kudrat Allah. Ialah yang berlaku dengan kudrat Allah itulah ialah ta'alluq dengan asal fi'il, asal perbuatan dan memberi bekal. Hak mana memberi bekal? Kudrat Allah. Asal perbuatan, kudrat Allah. Asal memberi bekal, kudrat Allah. Kerana takluk kudrat taksir, memberi bekal. Nampak tak? Tak ada yang lain yang memberi bekal melainkan Allah. Sebab tu orang yang mengiktikadkan ada barang ataupun kuasa yang lain yang memberi bekal, macam mana memberi bekal kudrat Allah, hukum dia kafir. Pasal apa hang minta izin? Lalunya orang tua dulu kita tak abang lah. Pergi duduk gigi hutan tu tak? Tepi hutan tu anak cucu cari tumpang lalu cari makan. Maksud dia bila kita minta kita orang tua pergi menyahut. Kita sahut macam tu tujuan kerana nak tolak, jangan bagi jadi bahaya kat kita lah. Pasal apa? Kita mengiktikadkan penunggu hutan tu dia boleh bagi sakit kat kita, boleh beri bekah. Maksud dia bagi sakit, bagi mudarat kat kita tu, beri bekah macam mana kudrat Tuhan bagi bekah tu. Kafir selalu. Itu tidak ada khilaf. Itu tidak ada khilaf. Tapi orang kita terdik juga. Dia kata dah bukanlah dia tu boleh bagi bekas macam kudrat Tuhan tu. Dia boleh bagi bekas, tapi dengan kudrat yang dijadikan. Dia takluk situ. Allah Ta'ala bagi kat dia kekuatan itulah dia bagi menyakiti kita, beri bekas kita. Hak hukum dia berdosa besar. Kudrat dia ni buat apa? Kudrat dia tak nak kerja macam hak kita juga. Weh, amrul etibar ya, musabah ya. Dia pun terbit usaha nak beri bekal bukan? Bukan dia. Ni asal PL-nya kudrat Allah, asal memberi bekalnya kudrat Allah. Hantu dosa hati apa? Kalau cakap itu tapi ikhtiar apa? Dalam hati tahu itikadkan Allah yang beri bekal. Dia memang dia bercakap lagu tu dah dah. Boleh Dia memang dia cakap gitu, memang dia etikad tu memang dah kekuatan yang Tuhan bagi kat dia, dengan kekuatan tu dia bagi kat kita. Berdosa besar tu melaku ikut qaul mu'tamad, tapi kalau ikut ulama mawaraun nahri belah Uzbekistan Uzbek betul dah. Ulama mawaraun nahri kata pun hukum kafir kalau lagu tu. Bomo aku mana? Dia ubat. Pergi minta kat bomo dia. Okey. Jadi kafir dah. Dak. Itu apa nak ambil kat mana? Gitu. Ambil ubat tahu nak kan? Dulu tengok kata apa tak wasiat. Tu ubat tu umur tu sedah ya dia tak. Punya ni. Sedah ya dia tak. Sekali ya clear. Dia cakap aku tu. Bila orang tanya, bila orang tanya puan, puan etikad bomo? Dah Allah Taala betul tak? Etikad Allah Taala. Okey. Nak abang kata etikad tu kena dah, tak kafir dah tu. Okey dah. Allah Taala. Lepas tu waktu puan bercakap tu dia kata kena sedah ya ubat bomo tu, ubat doktor tu. Sejarum ya clear dia tak. Dia kata waktu dia bercakap aku tu dia ingat Tuhan ke tak? Kalau tak ingat kam ihsan. Antak budallah ka'annaka tarahu. Kita beribadat ke Tuhan seolah kita jumpa nampak tu Tuhan. Bila kita bercakap tu ubat doktor tu sedah ya, sejarum clear ya. Batu tu kita ingat Tuhan, kalau tak ingat tak ada pahala. Kalau ingat ada pahala. Dan kalau etikad tak ada siapa etikad ubat, tak ada siapa etikad doktor. Faham tak? Maka hak ni ulama kata dia duduk dalam kaedah al-lafzu tubna ala zahir. Lafaz dibina atas zahir kaum. Kaum tu cakap lagu tu. Ni orang tanya, puan, itu bukan tak sihat. Tak sihat. Lepas tu tengok lah ni okey elok lah. Orang tanya, ambil ubat tahu mana? Dia tak ni nak sebut. Dia kata dah Allah Ta'ala bagi baik. Saya tahu lah Allah Ta'ala bagi baik. Puan ambil ubat tahu mana? Dah Allah Ta'ala bagi baik. Lama kau tu marah begitu. Faham tak? Dia tak wani nak sebut. Kerana Nabi pernah pegang pedang. Nabi pernah angkat pedang. Nabi sebut
rezeki aku di hujung pedang ni. Nabi pernah sebut macam tu. Rezeki di hujung pedang. Nak abang kata seolah pedang tu jadi sumber yang bagi rezeki ke Nabi lah. Awak Nabi tak hati tauhid ke weh? Nampak? Jadi kalau i'tiqad bukan pedang Allah Ta'ala lah dah. Cuma dia kata waktu bercakap ni ada ihsan tak? Maksudnya ingat Tuhan tak? Kalau bercakap ada ingat Tuhan dapat pahala. Maka di situ ulama letak ni kaedah al-lafdhu lafani tu benar ala zahir dibina atas zahir kaum bercakap macam tu. Oi tengok pokok elok baca 15 tu ni. Tengok pokok bunga ni cantik bunga. Dah baca tu. Dia tu depa buat apa? Hari nelayan apa tu beli situ. Oh jadi baca. Waktu dia bercakap jadi tu ingat ke tak ingat? Nah. Kalau tak ingat tak ada pahala. Tapi bila orang tanya awak apa yang tekok ubat apa baca ke? Tak, siapa pun tak tekok baca betul tak? Tekok Tuhan. Boleh faham? Tu kena dah. Ada tu kaedah dia. Tak ada yang salah tapi ambil lah ubat dah sakit. Usaha ketiak tu pun kau wajib lagi tu. Pasal kita duduk atas maqam ikhtiar. No? Kalau makam tajrid senang. Nak tajrid berhabis. Jangan tajrid sekat-sekat. Tu tajrid. Serah terus. Sakit bila buat kena kerja Tuhan dia bagi sikit dia bagi baik mampu dia tunggu itu. Pasal kita duduk makam ikhtiar. Maka ikhtiar kita tu Tuhan nak cakup pahala ni. Hak ni nak bagi hukum sunat bagi pahala. Mana? Tang usaha ikhtiar. Jadi usaha dia merawat tu dapat pahala. Ya. Gitu. Allah Ta'ala tahu kata Nabi Musa Fir'aun tak beriman. Tahu dah. Nabi Musa tak tahu lah. Tapi dia boleh cakap direct dengan Tuhan. Tidak Tuhan abang Musa tu kira dengan Fir'aun tak ada beriman dah. Kira aku tu dah. Abang tu. Diam tak gaduh. Tak kacau Fir'aun. Pergi kacau oleh. Mana? Pergi abang oleh hang beriman. Fir'aun tak marah. Pergi daripada abang. Musa duk kacau. Dia tak kacau aku. Kacau hampa kan kacau aku. Senang saya tahu dia. Dia tak marah. Ni pergi kacau dia. Betul tak? Pergi kacau Fir'aun tu. Apa lagi? Marah kawan tu lah. Pasal pergi kacau dia. Padahal Tuhan boleh habaq ke Nabi Musa. Hang suruh kacau Fir'aun memang tak akan beriman dah. Tapi tak. Malahan Tuhan suruh lagi. Idhaba ila Fir'aun. Pergi ke Fir'aun. Hampa dua-dua Musa dua ni. Innahu tara. Kau melampau Fir'aun ni. Nampak? Pergi dakwah lah. Tuhan bukan nak tengok tang hujung natijah dia tu berjaya tak berjaya. Tu kerja aku. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Tak ada siapa yang boleh bagi hidayah. Hang tak boleh bagi hidayah pada siapa yang hang kasih. Tapi Allah Ta'ala bagi hidayah pada siapa yang dia kehendaki. Nampak? Jadi nak bagi hidayah tak? Itu Allah Ta'ala. Tapi Tuhan nak tengok usaha Nabi Musa banyak ke tak? Bila usaha dia banyak, maka pahala dia banyak. Tu yang naik makat ulul azmi apa semua tu. Mana? Gitu. Kita apa tu? Demam. Bila demam bubuh Panadol. Bila telan Panadol selimut. Lalu seluba ke apa kan. Selimut lah bagi nak bagi peluh. Selimut tak baik juga. Pasal apa tak baik? Terus duduk pasal baik kerja Tuhan. Faham tak? Usaha kita telan. Tak ada lah. Pinta etik. Boleh tipai pula. Macam usaha kita nak bagi arah nak cari ni. Tuhan bagi pahala tu. Lepas tu bila telan. Pasal apa tu? Terus duduk pasal baik tu kerja Tuhan. Kita ni usaha tak baik juga. Bubuh pi panas selin pun. Hak ubat sapu pun telan pi tu. Agak-agak pasal nak bagi tu nak buat usaha ikhtiar. Sebab tu bila orang tanya Abu Hasan Asy'ari, apa dia? Ahli sunnah ma bainal qadariyati wal jabariyah. Nampak? Apa dia ahli sunnah wal jamaah ni? Barang antara kata dia qadariyah dan jabariyah. I'tiqad gitu. Maksud seolah-olah ni luar ni hak kita belakang. Tak baik ni ambil ubat ni, tak baik ni cari ubat ni lah. Semua seolah-olah tak ada. Seolah kita cakap lah, bukan tak ada. Nampak tu seolah kira kita Tuhan tak masuk lah. Faham tak? Khusus hak kita ke semua. Tu di luar. Maksudnya usaha tu kena buat ambil tu. Tapi bila kita dah telan ubat, maka kita serah. Nak baik tak baik kerja Tuhan aku dah buat dah kerja aku. Faham tak? Kerja Allah. Maka di dalam dia serah. Itu jabariyah. Maka ahli sunnah ni duduk gini. Yang masalah dia Qadariyah ni pasal dia sampai i'tiqad dalam perut tu. Tuhan tak bercampur. Kudrat hamba belaka. Masalah tu. Jabariyah pula dia kata Tuhan belaka, hamba tak ada langsung. Qadariyah pula hamba belaka, Tuhan tak ada langsung. Kita ni antara, faham tak?
Di luar seolah-olah Qadariyah. Maksud kena ada usaha kita, kena rajin sungguh nak terdik ni lah. Lepas mengaji, mengapai apa pula semua tu. Nah, lepas tu baru tawakal. Nah, ni tawakal dah Tuhan nak pergi alim Tuhan nak pergi sampai mampu. Weh tak boleh alim. Faham dah. Tu ni wal jamaah ni yang Nabi kata apa? Ma bainal farasi wal wadami, di antara tai dengan darah, di situ ada labanin khalis. Nah, ada susu yang baik. Gitu tu ahli sunnah wal jamaah. Tai tak boleh makan. Darah tak boleh makan, tapi susu ya Allah, pilah kedai mamak. Tu cerita dia. nak cari susu susu lembu. Baik, penat Qala musannif rahimahullah taala. Nampak kata yang pertamanya dua takluk ni jatuh dengan kudrat Allah, mana berlaku dengan kudrat Allah. Apa dia berlaku dengan kudrat Allah ni? Nampak kata ialah takluk dengan asal perbuatan dan asal memberi bekah. Perbuatan hak Allah, memberi bekah pun hak Allah. Jangan ada i'tiqad kita walaupun sekelumit sikit kecil dalam hati kita, ada yang lain yang memberi bekah selain daripada kudrat Allah. Itu hukum dia berdosa. I'tiqad kita masih tak betul dengan Tuhan. Kalau yang tersebut yang baik itu dari Allah, yang tidak baik itu daripada perbuatan diri kita. kita sendiri. Nikah dengan kita, dan dia juga dia ada peranan di situ. Dia i'tiqad, memang i'tiqad dia lagu tu. Macam tu. Kalau sekiranya macam itulah maksudnya. Kalau keadaan ni gitulah kita bercakap. Maksud dia memang i'tiqad dia yang baik tu memang daripada Tuhan, yang jahat tu memang perbuatan diri daripada terbit daripada hamba. Maksudnya gitu. Ya, sama dengan Qadariyah dengan Jabariyah tadi. Lepas tu Nabi kata man syabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai sesuatu kaum, kita ahli sunnah, cuma ulama kata Allah yang salah kelemahan diri kita ini ala sabili ta'addub, atas jalan beradab dengan Tuhan sahaja. Adapun di segi hakikatnya Tuhan kata ke Nabi, qul, kata oleh Muhammad, kullum min indillah, semuanya daripada Allah, baik daripada Allah, jahat juga daripada Allah. Cuma di segi bercakapnya Tuhan kata wa ma asabaka min hasanatin fa min Allah. Apa yang baik yang terkena pada kamu itu daripada Allah, wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsika, dan apa yang terkena pada kamu daripada kejahatan itu daripada diri kamu lah. Diri kamu. Maka ulama jawab, hak ni Tuhan nak ajak ala sabili ta'addub, atas jalan beradab dengan Tuhan. Adapun di segi i'tiqad, kullum min indillah, semuanya daripada Allah Ta'ala, baik daripada Allah, jahat juga daripada Allah Ta'ala. Sebab tu Nabi pernah doa, Allahumma inni a'udzubika minka. Bukan tulis dah gitu. Gitu. Doa dia, Allahumma inni, ya Allah ya Tuhan, a'udzubika, aku minta lindung dengan engkau, minka, daripada engkau. Kok mana? Minta lindung dengan engkau daripada engkau. Rajim boleh fikir lah. Ni minta lindung dengan engkau. A'udzubika minka. Aku minta lindung dengan engkau. Apa dengan engkau? Maksudnya dengan engkau ya Allah, minka, daripada engkau. Kerana kejahatan juga itu daripada Allah. Minta lindung siap-siap dengan engkau, daripada engkau, kerana jahat juga daripada engkau, buruk daripada engkau. Minta lindung kat Tuhan. Ya Allah, selesai. Ya. Lepas tu baru sambung belakang tu sikit lah. Bagi kat aku tu. Tapi minta lindung ni dulu, baru ni. Tapi hina diri kita dulu. Sebab tu kita kadang kita minta dia tak pun nak naik lah. Pasal apa? Kita duk minta semata. Kita plekeh dari kita dulu. Kita hinakan diri kita ni. Ustaz yang macam tadi yang pergi kat hutan tu, yang orang tua suruh cakap tu, untuk nenek. Ada orang tua cakap, dia kata pergi tu bukan yang minta ahli ni, maksudnya kita nak ke rumah orang. Orang tua kata nak ke rumah orang, jadi kita macam minta kebenaran lah nak masuk kawasan dia. Bukanlah kata minta bagi. Dah lah tu lah. Maksud dia gitulah. Kita nak abak. Kalau i'tiqad kita ada macam tu, faham tak? Maka kita hukum dia
Lagu kita Arab hukum dia macam tu lah. Tapi kalau kata i'tiqad kita okey, khalisah lah. Nah, dia masalah kita cakap di segi umum kan. Kalau ada i'tiqad macam tu, macam Haji tanya tadi lah, kalau i'tiqad dia macam tu sungguh, tak kira ustaz tak ustaz. Nampak? I'tiqad bengong sebab tu masalah i'tiqad dia kena betul dengan Tuhan, betul tak? I'tiqad bengong ustaz pun punah kalah. Dia kena jahanam. Pasal dia tak betul i'tiqad dia. Sebenarnya masalah i'tiqad kena bagi betul. Tak guna sembahyang besar, i'tiqad tak kena dengan Tuhan. Sebab tu sambung cerita dia hutan tu. Sebenarnya hutan dia punya Tuhan. Betul. Tapi i'tiqad kita silap. I'tiqad kita silap. Nah, kita buat Tuhan punya ya. Tapi i'tiqad kita silap. Dia cerita, dia senang cerita khulasah dia kan. Nak abang kata apa yang berlaku atas alam dunia ni semua Tuhan nak nyata afal dia ya. Itu saja. Tapi kenapa kita duduk tengok pihak lain? Itu yang salah. Afal Tuhan. Gerak afal dia. Semua afal dia. Bila perbuatan dia. Tapi bila kita tengok, kita tak nampak perbuatan dia. Tak apalah tak nampak di segi mata musyahadah ni. Betul kita orang je. Tapi tak nampak buku i'tiqad kufur kita. Nampak? Betul Nabi kata antak budallah ka'annaka tarahu. Hang beribadat ke Tuhan seolah-olah hang nampak Tuhan. Nampak mata apa? Mata musyahadah, dengan pandangan musyahadah, mata hati. Tapi kita memang tak nampak kerana kita orang jauh ni lah. Orang terhijab ni memang tak nampak. Tapi ulama kata walaupun tak nampak lagu tu, apa Nabi sebut, fa illam tarahu fa innahu yaraka. Ni i'tiqad. Jika hang tak nampak Tuhan dengan mata hati, tapi hang kena yakin bahawa Allah Ta'ala tengok hang. Ini di segi buku iman. Maya Allah Akbar. Tak nampak Tuhan, duk nampak kepala situ. Tak apa bila. Boleh berkira lagi. Tapi kalau Tuhan ada ke tak? Pada i'tiqad, kali-kali nampak lagu ada, kali lagu tak ada. Tu kapiak kan. Nampak kata salah i'tiqad. Hanu tak nampak di musyahadah. Ini tak nampak di segi buku i'tiqad, buku iman. Tak nampak ada Tuhan di segi buku iman, kafirun. Faham tak? Kalau tak nampak di segi keadaan Tuhan pada buku musyahadah, ihsannya itu tidak ada pahala, masih lagi ada syirik khafi. Nampak? Pikir tu. Pukul 12 tengah dah weh. Hampa tak apa tak mayang Jumaat. Hampa mayang Jumaat ni lah. Ni kita berhenti tempat yang patut kita berhenti. Menarik tajuk ni. Sikit habis. Baik, yang kedua, jatuh dengan takluk kudrat hamba. Yang kedua, dia kata berlaku dua takluk ni. Satu berjatuh dengan kudrat Tuhan, ialah itu asal pada PN, perbuatan asal pada memberi bekah. Yang kedua, jatuh ini berlaku dengan takluk kudrat hamba. Dia bertakluk dengan kudrat hamba yang baru, iaitu yang dibangsakan. Tu daluh. Yang dibangsakan kepada usaha hamba, tu dia panggil usaha hamba tu. Dan atas jalan idhafat, atas jalan sandaran, atas jalan sandak sifat pada mausuf. Dia atas sandak sifat. Sifat ni terbit mana? Gerak ni terbit pada siapa? Kita sandak ke kita, buatan kita lah. Itu dia sandaran. Itu idhafat, mana sandaran sifat kepada mausuf. Mausuf ni diri kita. Bagi sifat keluar pada diri kita, maka diri kita panggil mausuf, sifat panggil sifat lah. Sama lah mausuf dengan zat tu lah. Zat lah. Tapi bila kita sebut sifat, dia dia mausuf lah. Gitu. Sifat mausuf. Mana atas jalan idhafat, atas jalan sandak sifat pada mausuf. Demikianlah barang yang tersebut di dalam Mawafiq dan Fathul Majid. Kitab Mawafiq dan kitab Fathul Majid. Abang kata dia berlaku dua. Satu, takluk kudrat hamba yang dibangsakan kepada hamba ni, tapi atas jalan idhafat sifat kepada mausuf saja. Asalnya sifat Allah, tapi terbit mengikut kita, maka diukur idhafat tu maka kita sandak terbitnya daripada kita. Macam tadilah yang asal membuat perbuatan tangan. Terbitnya tulisan kod mana? Kod mata pen. Pada lahir dia, pada zuhir dia, maka kita idhafat tulisan tu ke pen. Hang tulis dengan apa weh?
Dia tak tulis dengan tangan tu cakap bodoh aku tu. Orang panggil hang tulis dengan apa? Tulis dengan pen. Allah ji tulis dengan pensel, tulislah dengan pen. Nampak tak? Terang sikit. Boleh faham tak? Maksudnya pasal tulisan tu berlaku dengan dia terbit di hujung pen, maka kita idafat tulisan tu, maka kita sandak tulisan tu ke pen atau ke pensel. Samalah bila perbuatan terbit kot kita, tapi kita idafat perbuatan tu ke diri kita. Tapi hakikatnya asal yang menjadi perbuatan af'al Allah, asal yang memberi bekas af'al Allah, wallahu alam. Jadi kat tu bukan boleh banyak-banyak sangat. Hak ni jenis berat kepala wallahu alam. Dia kata perkara yang dibangsakan kepada ta'alluq kudrat hamba itu bukanlah wallahu ta'ala a'la wa alam. Dia mengaji kalau ada apa pi balik-balik ni bagus ya. Benar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma wafiqna lima tuhibbuhu wa tardahu minal qawli wal amali fi ta'atika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika an nusyrika bika syai'an na'lamuh wa nastaghfiruka lima la na'lamuh. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wasallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.